Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini tersebar satu screenshot daripada Facebook Syekh Hisham Kabbani, salah seorang pemimpin bagi tarikat Naqsyabandiyah Aliyah, Syekh Nazim Al-Haqqani, yang telah difatwakan sesat dan dikekalkan fatwa itu di negeri Kedah. Screenshot itu menyebutkan welcoming the Islamic New Year 1444, hadith fast 2 days, O people, the seal of Prophet Sayyid al-Awwalin wal-Akhirin give glad tidings that if you fast the last day of the previous year and the first day of the new year, you will be like one who fasted the entire year, and sins of both will be forgiven. Maulana Syekh Nazim. Pertama, kita bincang bab hadis dulu. Menarik kenyataan beliau ini, tetapi kita bincang bab hadis ini satu persatu. Hadis ini adalah hadis palsu dan ada banyak sebab ia boleh menjadi hadis palsu. Pertama, daripada sudut sanad, hadis ini tidak diriwayatkan dengan disiplin hadis yang betul. Tidak ada nama perawi, melainkan apa yang kita dapat kenal pasti ialah hadis ini diambil oleh Hisham Kabbani daripada Nazim Haqqani, daripada Nabi SAW. Hanya 3 individu yang berinteraksi dalam hadis ini. Dalam ilmu hadis, sanad seperti ini dianggap sebagai sanad yang buruk, tercela dan terputus. Ia buruk dan tercela kerana tak mengikuti disiplin ilmu hadis yang benar, dan ia terputus kerana rawi a'la dalam hadis ini iaitu Nazim Haqqani bukan sahabat Nabi, dan beza dia dengan Nabi SAW ialah 1424 tahun. Mustahil dia dengar terus daripada Nabi SAW. Ia cukup memberitahu kita bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Syarat utama untuk kita terima satu-satu hadis, apatah lagi dalam bab ibadah seperti puasa, ialah ia mesti bersambung sanadnya daripada Nabi SAW kepada generasi sahabat, kemudian kepada generasi tabi'in dan tabi'in sehinggalah ia direkodkan dalam kitab-kitab ulama hadis mu'tabar. Sekiranya hadis itu terputus pada salah satu generasi, ia akan disebut sebagai hadis munqati'. Imam Al-Baiquni rahimahullah telah memberikan definisi berkaitan tentang hadis munqati' di dalam manzumah satu kitab hadis beliau, kitab yang kecil, kitab yang ringkas berkaitan tentang ilmu hadis. Dia menyatakan wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsal. Setiap hadis yang tidak bersambung keadaannya, sanadnya dinamakan munqati'. Tak bersambung satu generasi pun sudah dianggap sebagai hadis munqati'. Tetapi hadis palsu ini yang dibacakan ini terputus sanad pada semua generasi. Macam mana kita boleh terima? Wahai orang-orang yang berakal dan mengaji, mustahil kita akan terima hadis seperti ini, hadis yang buruk seperti ini. Bahkan tidak ada di dalam kitab-kitab hadis menyebutkan hadis ini. Apatah lagi hadis seperti ini menghancurkan disiplin ilmu yang telah dibina para ulama kita. Melainkan Nazim Haqqani dan menantunya Hisham Kabbani ada disiplin hadis yang tersendiri. Maka jika mereka mempunyai disiplin ilmu hadis tersendiri, maka mereka telah terkeluar daripada disiplin ilmu hadis ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Kedua, mari kita menilai pada sudut matan pula, pada sudut isu kandungan hadis berkenaan. Jika kita mengatakan tadi sanad hadis itu telah terbukti palsu, maka matan dia juga lagilah palsu, lagilah bohong. Hanya orang yang buta sejarah saja akan percaya kata-kata Nazim Haqqani dan menantunya ini. Dalam hadis itu sebut Rasulullah kata, Rasulullah kata puasa sehari sebelum, sehari selepas tahun baru hijrah itu akan mendapat pahala puasa setahun, dan dosa-dosa 2 tahun itu akan diampunkan. Ingat, kita dengar betul-betul Nazim Haqqani sebut Rasulullah kata, bukan Nazim kata, Rasulullah kata. Memang pembohong besar dia ni. Dia tak tahukah mustahil Rasulullah akan sebut begitu, sebab zaman Rasulullah masih belum ada kalender tahun baru. Seperti mana kita kata mustahil Rasulullah akan beri peringatan untuk jauhi TikTok dan Facebook, jauhi YouTube. Seperti itu jugalah kita kata mustahil Rasulullah kata siapa yang puasa pada tahun baru hijrah akan dapat pahala 1 tahun. Mustahil. Kalender tahun baru Islam hanya mula muncul pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia bermula dengan sepucuk surat daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang dihantar kepada Umar. Surat berkenaan menyebutkan, innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun fala nadri ala ayyu na'mal
qad qara'na mahallahu Sya'ban fala nadri ahwa alladhi nahnu fihi amil madhi. Telah datang kepada kami beberapa surat daripada Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu bilakah kami patut melaksanakan arahan dalam surat berkenaan. Kami telah membaca dalam surat itu yang ditulis pada bulan Sya'ban, tetapi kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun lepas. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat. Beliau berkata kepada mereka, "Da'u lin-nas syai'an ya'rifunahu." Tetapkanlah sesuatu bagi masyarakat supaya mereka dapat mengenalinya. Lalu terbitlah pelbagai pendapat. Ada sebahagian pendapat yang mengusulkan supaya digunakan sahaja kalender Romawi yang telah sedia ada. Namun usul itu dibantah kerana tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Zulkarnain. Anda boleh rujuk Faslul Khitab fi Siratil Ibnu Khattab, Dr. Ali Muhammad As-Salabi, muka surat 150. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau cerita, Sa'id Musayyib berkata, Umar mengumpulkan masyarakat lalu bertanya mereka berkenaan mulai hari bilakah kita akan mulakan penetapan sejarah. Lalu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia kata, min yaumi hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ardal syirk. Kita tetapkan bermula hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan meninggalkan bumi syirik ketika itu. Lalu Umar menetapkannya. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Mustadrak pada bilangan 4287. Kesahihan sanad ini dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sahabat-sahabat, setelah kita jelas tentang latar penetapan tahun hijrah, iaitu ia berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti tiada apa-apa upacara ibadah khusus, sama ada solat khusus atau puasa khusus atau bacaan khusus sempena tahun baru hijrah, kerana kiraan tahun baru hijrah belum bermula pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Umar Al-Khattab dan khalifah-khalifah selepas Umar juga tiada sebarang upacara ibadah khusus sempena kedatangan tahun baru hijrah. Sebaik-baik petunjuk dalam ibadah ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, bukan petunjuk yang dibawa oleh kaki merapu dan temberang. Pun begitu, amalan berdoa pada awal tahun dan akhir tahun yang dilakukan pada hari ini tidaklah salah. Ia termasuk dalam perkara-perkara yang harus dilakukan, tetapi ia tidak boleh disandarkan kepada amalan tahunan Nabi. Ia juga tidak boleh ditetapkan apa-apa fadilat melainkan fadilat umum yang telah sabit dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana fadilat hanya diberikan oleh wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan berdoa beramai-ramai dibolehkan seperti mana diharuskan kita berdoa pada permulaan perhimpunan. Kita juga diharuskan untuk berdoa pada awal tahun dan akhir tahun Masihi, tahun kelahiran dan sebagainya. Tak kira, tak ada masa, kita boleh untuk berdoa, tidak menjadi masalah. Itu pandangan yang saya pilih. Saya tahu ada sebahagian sahabat-sahabat tidak bersetuju dengan saya. Ia tidak termasuk di dalam perkara bid'ah. Di dalam satu asar yang sahih menyatakan bahawa para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in membaca doa pada setiap bulan dan tahun. Abdullah bin Hisham berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna ad-du'a kama yata'allamuna al-Quran idza dakhala asy-syahr aw as-sanah, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mempelajari doa seperti mana sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Apabila masuk bulan atau tahun baru, mereka berdoa, ya Allah, masukkanlah bulan atau tahun baru ini kepada kami dengan sentosa, keimanan, keselamatan, Islam, perlindungan dari syaitan dan redha daripada Allah yang Maha Pengasih. Hadis ini adalah hadis yang mauquf ataupun disebut asar ini adalah asar mauquf, terhenti kepada sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Hisham, dan ia menepati ciri-ciri khabar ataupun ciri-ciri asar yang sahih. Ia direkodkan juga dalam kitab Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabrani yang bernombor 6241. Ia juga direkodkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Baina Sahabah. Sahabat-sahabat, dalam video ini saya hanya fokus berkaitan tentang isu hadis saja. Kalau nak diikutkan, ada beberapa perkara lain yang mahu saya sebutkan, seperti isu hashtag Ya Hussein yang ada di dalam posting berkenaan yang biasanya dipopularkan oleh puak Syiah. Tapi yang tu kita postpone pada video yang lain, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.